السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada bahagian yang pertama daripada tafsir surah Yusuf. Sebagai satu permulaan, kita lihat semula 4 ayat yang pertama di surah yang mulia ini. Itu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. Alif Lam Ra, itulah ayat-ayat kitab yang nyata. Sungguhnya kami turunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang terbaik dengan mewahyukan kepadamu Al-Quran ini. Dan sungguhnya engkau sebelumnya sungguh termasuk di kalangan orang yang tidak mengetahui. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguhnya aku telah melihat 11 bintang serta matahari dan bulan. Telah aku lihat semuanya kepadaku dalam keadaan sujud. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, antum memiliki tafsir Ibn Katsir. Mari kita lihat sama-sama berkenaan dengan ayat-ayat yang indah ini tafsirannya. Telah dijelaskan dalam kuliah yang terdahulu berkenaan dengan Fatihus Suwar, iaitu huruf-huruf yang mewakili permulaan surah tertentu macam surah Yusuf ini. Iaitu manhaj yang paling aslam, yang paling baik untuk kita ikuti adalah yang merupakan ayat mutasyabihat. Nabi SAW tidak pernah menguraikannya. Namun demikian ada kalangan para ulama yang telah pun menjelaskan makna-maknanya, takwilnya. Takwil ni adalah kita membawakan satu tafsiran, perspektif, dimensi berbeza daripada apa yang terdapat dalam tafsir. Pernah saya terang kepada tuan beza di antara tafsir dengan takwil. Jadi tafsir menerangkan lafaz yang tidak boleh menerima selain daripada satu makna. Ini namanya tafsir, seperti yang telah saya uraikan daripada kitab Al-Burhan oleh Al-Imam Zarkashi. Sedangkan takwil pula maksudnya menetapkan banyak makna yang mungkin dibawa oleh sesuatu lafaz kerana ada dalil yang mengkehendaki demikian. Demikianlah kata Al-Imam Al-Maturidi, tafsir adalah menetapkan sesuatu yang dikehendaki oleh ayat dengan bersungguh-sungguh, menetapkan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada dalil yang menyokong ketetapan itu, maka jadilah ia tafsir yang sahih. Jika tidak, dipandanglah tafsir itu berdasarkan fikiran yang tidak dibenarkan. Kata Imam Al-Maturidi lagi, takwil pula lah mentarjihkan salah satu makna yang mungkin diterima oleh ayat, iaitu salah satu dari yang muhtamal, dengan tidak meyakini bahawa demikianlah yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kata Abu Talib Al-Tha'labi, bahawa tafsir menerangkan makna lafaz, baik makna hakikatnya atau majaznya. Seperti contohnya, kalau kita menterjemahkan perkataan sirat yang pernah kita belajar dalam surah Yasin yang lalu, itu sebagai jalan. Kemudian perkataan, bila kita lihat takwil pula mentafsirkan kepada batin lafaz itu. Jadi tafsir mengkehendaki petunjuk yang dikehendaki dengan takwil menerangkan hakikat yang dikehendaki. Contohnya macam surah Al-Fajr, Inna rabbaka labil mirsad. Ni dari sudut tafsirnya bahawa Allah sentiasa memperhatikan keadaan hamba-Nya. Tapi dari sudut takwil ayat ini, dia menjadikan hamba itu bersifat takut. Kerana Allah tidak pernah lalai dia mempersiapkan daripada memerhatikannya, dan justru dia kena siap sedia untuk dihisap di sisi Allah Taala. Jadi penggunaan perkataan mirsad, kalau lihat pada tafsir itu, perhatian Allah berikan kepada hamba. Tapi kalau kita lihat pada takwil, ia mengandungi makna yang mendalam daripada itu, supaya hamba merasa takut. Kerana mirsad itu merujuk kepada satu pemantauan yang teliti dan ada hukuman di sebaliknya. Jadi ada ulama mengatakan bahawa segala yang terdapat dalam Quran dan hadis itu telah tetap, dan itulah tafsir. Tidak boleh seseorang beristihad mengenai ayat ataupun hadis yang telah terang makna jelasnya. Manakala apa yang diistinbatkan oleh para ulama yang menguasai ilmu alat, maka itu namanya takwil. Jadi ini takwil kepada ayat-ayat Alif Lam Ra, yang mana ada setengah mereka mengatakan Ana Allah Ara. Jadi dia singkatkan jadi Alif Lam Ra, Ana Allah Ara, akulah Allah yang merhatikan. Wa asma' su'alahum iyyaka ya Muhammad an hadhil qissah. Dan aku mendengar soalan mereka kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang ditanyakan itu dan apa yang berlaku kepada wa ara sani'a ikhwati Yusuf. Dan aku juga melihat bagaimana perbuatan
buruk yang dilakukan oleh saudara Yusuf AS kepadanya, wa muamalatahum ma'ahu. Jadi ini takwil kepada ayat Alif Lam Ra, sedangkan tafsirnya tidak ada kerana Nabi SAW tidak pernah menguraikan maksud yang terdapat di sebalik ayat ini. Jadi berkenaan dengan turunnya ayat ini, maka terdapat beberapa riwayat yang dikemukakan oleh para ulama tafsir mengapakah turun surah Yusuf ini. Kerana di kalangan para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, boleh Rasulullah cerita kepada kami, kerana pada zaman itu munculnya seorang yang telah membawa cerita-cerita dongengan yang menarik perhatian manusia untuk mendengarnya, iaitu seorang yang bernama Nadhl bin Harith yang datang berkunjung ke daerah di sekitar tanah Arab itu untuk menceritakan apa yang didengarnya daripada cerita Parsi dan juga India ataupun daripada Rom, untuk menarik perhatian orang-orang Arab supaya meninggalkan Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahawa orang Yahudi telah pun bersekongkol melakukan konspirasi dengan golongan Arab untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, tanyakan kepada Muhammad SAW tentang apa yang berlaku kepada keluarga Yusuf AS bila mereka berpindah dari Kanaan menuju ke Mesir. Mereka dari kawasan-kawasan penempatan di bahagian tengah dekat dengan Urdun, dengan Jordan, pindah ke Mesir. Maka turunlah ayat-ayat yang mulia pada surah Yusuf ini untuk menguraikan perkisahan yang berlaku dalam perjalanan Nabi yang mulia itu. Jadi surah ni memulai ayat ini dengan huruf alfabet Arab. Seolah-olah seperti yang kita lihat, Alif Lam Ra merupakan huruf yang kamu kenal dari surah Ijaznya. Bahawa telah kita pelajari dalam surah Yasin yang lalu, golongan Arab ini terkemuka dengan ucapan karya sastra mereka yang tinggi nilainya, penggunaan perkataan yang serupa sama huruf di hujungnya. Sedangkan Al-Quran ini merupakan huruf-huruf yang mengungkaikan, mempunyai rangkaian ayat-ayat yang kamu pakai, tapi kamu tidak faham maksudnya. Begitu kukuhnya ayat ataupun konten yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi salah satu bukti keistimewaannya, kamu semua bersama siapa pun, kamu menghimpunkan siapa saja di kalangan pemimpin-pemikir, cendekiawan, ilmuwan kamu, bahkan jin pun, kalau kamu manusia, kamu ajak mereka untuk sama-sama mengarang ayat yang sama dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Kulla ini ijtama'ati insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Inilah dia kekuatannya daripada Al-Quran, ijaznya, tak ada siapa pun dapat melampaui, mengatasi ataupun mengukakan satu yang sebanding dengannya. Kemudian bila Allah Taala menyebut perkataan anzalnahu, dapat difahami dalam berti kalimat Allah SWT yang bersifat qadim, yang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Jadi inilah dia yang jelas menunjukkan bahawa Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan Allah telah milih bahasa itu seperti yang telah saya huraikan dalam kuliah yang lalu. Jadi wahyu ilahi kepada Nabi SAW yang disampaikan ini bukan penyampaian kandungan maknanya, tapi sekaligus dengan redaksinya, dengan pemilihan perkataannya, al-lafzu wal ma'na, seperti yang dihuraikan oleh para ulama di sudut loghahnya. Jadi dipilih bahasa Arab untuk menjelaskan tunjuk Allah SWT, disebabkan masyarakat pertama yang ditemui Al-Quran adalah masyarakat bahasa Arab. Jadi tidak ada satu idea yang bersifat universal sekalipun kecuali menggunakan bahasa masyarakat pertama yang ditemuinya. Demikian juga dengan Al-Quran. Jadi selanjutnya, ini tidak kurang penting dari sebab pertama, jika enggan berkata justru lebih penting, adalah kerana keunikan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Telah saya huraikan kepada tuan-tuan bahawa dalam bahasa Arab ini begitu kaya perbendaharaan katanya. Perkataan singa saja merujuk kepada 50 penggunaan, ular 200 penggunaan. Begitu juga kecantikan pun, kalau kita kata seorang perempuan yang cantik, namanya Jamila. Cantik lagi dipanggil Hasna, cantik lagi dipanggil Fatin. Itu sahaja ada berapa tingkatan. Tidur pun ada berapa tingkatan. Itu kayanya vocab yang ada bahasa Arab. Padahal bahasa English tidak memiliki 1/5 daripada kekuatan penggunaan bahasa Arab dalam setengah keadaan. Jadi Al-Quran mengajak kita dalam ayat yang ketiga untuk menuju kepada kisah yang diwahyukan. Allah SWT bagaikan berfirman, kami tahu masyarakat Arab yang engkau temui ya Muhammad, termasuk sahabatmu, mohon kiranya engkau mengisahkan kepada mereka satu kisah. Orang Yahudi pun ingin mendengarnya. Kerana itu, kami kini dan juga pada masa akan datang akan menceritakan kepadamu kisah untuk memenuhi permintaan mereka. Dan juga untuk menguatkan hati dan agar mereka menarik perhatian dan masuk Islam. Kisah ini adalah kisah yang terbaik, gaya, kandungan dan tujuannya. Kami lakukan dengan mewahyukan kepadamu Al-Quran dan sungguhnya engkau sebelum diwahyukan, termasuk di kalangan orang yang tidak mengetahui. Betapa engkau, wahai Muhammad SAW, bahkan betapa kamu semua mengetahui, padahal kamu adalah masyarakat yang tidak pandai membaca. Itulah yang dikenali sebagai orang-orang Arab. Mereka pandai berniaga, tapi kebanyakannya tidak boleh membaca. Jadi, kalau pun pandai, peristiwa yang dikisahkan ni sudah terlalu jauh masanya hingga pendetailan yang diketahui oleh siapa pun sungguh banyak yang tersilap dan tidak sesuai dengan kenyataan. Perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, Al-Qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Al-Qasas ni jamak daripada perkataan kisah.
Jadi ambil perkataan qassa. Kata Imam Al-Baghawi dan tafsirnya, perkataan qassa ni adalah merujuk kepada mengikuti jejak. Bila kita baca surah Taha menceritakan tentang perjalanan bakul yang dibawa dalamnya Nabi Musa AS, maka ibunya pesan kepada kakaknya untuk qusih, ikut bakul tu ke mana perginya. Bakul dihanyutkan Nabi Musa AS di dalamnya. Jadi maknanya perkataan al-qas ini waladhi yatba'ul athar wa ya'ti bil khabar ala wajhihi. Jadi inilah dia perkataan yang digunakan oleh Allah, perkataan kisah daripada perkataan qassa yang bererti mengikut jejak. Kisah adalah usaha untuk mengikuti jejak peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun mengikut imajinasi sesuai dengan urutan kejadian yang untuk kita susun keseharian kisah itu satu persatu. Kemudian Allah menyifatkan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ghafilin diambil perkataan ghafal, dan dalam bahasa Arab telah saya terang kepada tuan-tuan seperti kata Ibn Jinni, dia ada istiqaq kubar namanya. Kerana apa-apa perkataan dalam bahasa Arab ni kalau kita lihat ghafala ghain fa dengan lam, dia root kepada root ni iaitu jazrul kalimah daripada perkataan ghain fa dengan lam, dan dia juga membawa makna lebih kurang sama dengan ghain lam dengan fa. Mana maka keterbalikan huruf itu di susunannya juga membawa makna lebih kurang sama, macam perkataan qala yang telah saya terang kepada tuan-tuan. Jadi bila kita lihat perkataan ghafala ini juga ada kaitan dengan ghain lam fa. Kalau orang Arab menyebut perkataan ghilaf. Ghilaf ni maknanya sampul, maknanya satu yang bertutup. Jadi tanah yang tidak dikenal kerana tanpa tanda dipanggil gulf. Ghain lam fa. Begitu juga orang ahli kitab sebelum ini pernah mengatakan qulubuna gulf, hati kami sudah pun tertutup. Jadi perkataan ghafala ni ada kaitan dengan ghilaf, ada kaitan dengan gulf pun. Kerana ketiadaan tanda maka mereka tidak mengetahuinya. Maka perkataan ghafil ini berarti lengah, bukan kerana kebodohan, tapi kerana tidak memberikan perhatian. Leka, perkataan ghafil ini merujuk pada leka, cuai, tak memberi perhatian. Anak itu bijak tapi dia tidak beri perhatian, maka dia leka, maka dia ketinggalan. Maka maksud dalam ayat ini wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, bahawa ai wa inal hal wa sya'an annaka kunta min qabl an nuhi ilaika hadzal quran laminal ghafilin an hadhihi alqissah lam takhtur bi balik wa lam taqra' sam'ak li'annaka umiyyun la taqra' wa la taktub. Sebelum kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui kisah ini. Maka sekarang kami mengisahkan kepadamu kerana permintaan daripada pengikutmu, orang-orang Arab itu, ataupun soalan yang dikemukakan oleh puak Yahudi terhadapmu. Maka kami beritahu kepadamu. Jadi ini merupakan mukadimah kepada beberapa episod yang akan kita lihat yang dibawakan oleh Quran ini begitu cantik ketersusunannya. Jadi bila Allah menggunakan perkataan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sebelum itu Allah menyatakan tilka ayatul kitabil mubin. Inilah dia Quran yang penuh dengan penjelasan. Perkataan yang digunakan di sini menunjukkan kepada kesempurnaan Quran, dibawakan kepadanya penerangan, dia bersifat jelas, fasih. Dalamnya terkandung macam-macam kisah seperti kata Imam Al-Baghawi, cerita yang paling tepat, accurate, dan asar umat yang terdahulu. Jadi bila merujuk perkataan asal qasas ni, pengkisahan sebaik-baik metodologi dalam seindah-indah uslub yang dipersembahkan, dan ada usul tashwiq, musyawwiq, artinya menyebabkan kita baca dan kita ketagihan untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi kisah Nabi Yusuf adalah sebaik-baik kisah, sebab penamaan surah ni dengan ahsanul qasas, kerana di antara banyak kisah Al-Quran banyak terkandung dalamnya pelajaran yang hikmah. Ia juga surah yang mencakupi aspek tauhid, fiqh, perjalanan hidup, ta'wil mimpi, politik, pergaulan, konsep hidup, manfaat yang baik, dan penyebutan tentang nabi-nabi dan para salihin, malaikat, syaitan, jin, manusia, binatang ternak, burung, kisah orang perempuan, kisah ulama dan juga orang jahil, dan berbagai bentuk kisah berkaitan dengan wanita itu, tipu daya dan juga pujuk rayunya. Jadi komplit. Jadi dalam bentuk persembahan ini merupakan package, maka layaklah dia dipanggil sebagai asal qasas. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan huraikan lebih lanjut. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.